Amma ba'du. Kita sambung kitab Sulamul Fiqh pada muka surat yang Jawi, muka surat 14 Jawi. Yang Rumi ada tak? Rumi muka surat 14 tak? Sama. Tajuk hari ni tajuk dia ain najis yang boleh jadi suci. Ni tak banyak insya-Allah. Okey, ain najis ada apa dia? Ain tu apa dia ain? Ain ni benda yang boleh kita nampak. Itu nama dia ain. Ain, benda-benda. Kalau bahasa Arab ain ni apa dia? Mata. Ainun ni nama dia mata kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita fiqh ni, ain itu adalah benda, zat yang kita nampak. Benda-benda najis yang boleh jadi suci ialah, dalam kitab ni dia bawa mai dua benda. Baca tak? Tadi baca. 1. Kulit bangkai. Kulit bangkai semuanya boleh jadi suci dengan disamak, sama ada bangkai binatang halal dimakan atau tidaknya, melainkan kulit anjing dan babi dan keturunan daripada kedua-duanya atau salah satu daripada kedua-duanya. Baca. Kedua. Arak atau tuak yang diperah air buah-buahan apabila jadi cuka dengan sendirinya tidak dimasukkan ke dalam satu ain, bekas benda yang lain, dan tidak dipindahkan daripada panas matahari kepada naungan, maka jadilah sucilah ia serta dengan bekasnya kerana darurat. Kerana sebab haramnya dan najisnya arak dan atau tuak itu kerana keadaannya mabuk, dengan sebab ia bertukar jadi cuka, maka dan jika hilang mabuknya, hilang pula hukumnya, haramnya dan najisnya. Okey lah, kita belajar yang pertama kulit bangkai. Kulit bangkai ni ada dua jenis. Yang pertama yang halal, dan yang kedua yang haram. Halal ni pecah pada binatang. Binatang pula ada jenis pula. Binatang yang kita boleh makan daging dia, seperti lembu, kambing. Itu binatang yang kita halal makan daging dia. Daging yang dan satu lagi binatang yang tidak halal kita makan daging dia, seperti makan binatang yang bertaring. Apa dia? Harimau. Lagi apa dia? Binatang yang bertaring. Ular. Jadi kulit dia tu, dua jenis binatang ni. Binatang yang kita daging dia kita boleh makan. Satu lagi binatang yang daging dia kita tak boleh makan. Dua-dua ni kalau kita sama dengan cara yang betul, dia boleh kita gunakan untuk semayang sekalipun. Sebab dia berubah jadi hukum halal. Halal dan suci. Kita tengok. Tajuk ni kita kena faham tajuk dulu. Tajuk yang kita bincang lah ni apa dia? Ainnya benda najis. Jadi asal benda ni adalah najis. Walaupun dia bentuk kulit, tapi yang kita nak sambang, kita nak bincang malam ni adalah benda tu najis. Jadi sebenarnya tajuk yang kita sembang ni ada kaitan dengan ibadat kita yang paling utama, iaitu solat, sembahyang. Itu ya, sebab ada hubungan dengan solat lah dia sembangkan benda ni. Dia nak bagi perjelas kat kita. Kut lah kita ni jenis orang hutan ataupun jenis suka dengan binatang. Sampai kalau boleh tu nak tidur pun dengan selimut dengan kulit binatang. Apalagi kulit orang selalu guna waktu kita duduk kat tempat sejuk, kulit bawang. Itu pun binatang yang kita tak boleh makan daging dia. Tapi kalau kita buat dengan cara yang betul, maka kulit tadi kita boleh guna dan boleh pakai, dan akan jadi hukum halal. Okey, kita dengar. Kulit bangkai semuanya boleh jadi suci. Boleh jadi suci dengan syarat disamak. Disamak. Di sini dijelas tak cara sama? Dia tak jelas lah. Yang saya belajar
Yang disamak maksudnya di sini adalah cara kita nak samak itu kita menghilangkan bau kesat dia tu. Bau hanyir dia. Biasanya kalau kita samak dengan ini kita tak boleh sembang bab kita samak air kencing babi, air kencing anjing lah. Itu samak lain. Itu samak dia kena ada satu daripada ayak 7 tu mesti ada ayak tanah. Itu samak najis mughalazah. Kalau untuk kulit lain, samak dia tu adalah menghilangkan bau hanyir dengan menggunakan benda-benda yang kesat. Biasa kita ada guna kapok. Kapok tu lah. Kapok apa ni? Kapok sirih. Satu lagi tu, orang buat mozaik tu. Kapok mozaik tu. Biasa kita guna yang tu sebab benda tu tajam. Bila dia tajam, dia akan hilang benda tu bukan sehari dua. Biasanya kalau saya tengok kawan saya buat tu, dia ambil papan, dia buat macam papan mukis tu kan. Dia paku bercekam. Lepas tu hari pertama dia jemur bagi hilang kering dulu. Bagi alat-alat semua tak ada. Lepas tu dia lomor. Baru hari kedua dia lomor pula. Dia punya kapok. Sampai benda tu jadi berkeping-keping kan. Lepas tu baru dia, orang kata apa, dia kikis. Dia buang punya daging-daging yang melekat-lekat lagi, lemuk-lemuk yang timbul tu. Sampai benda tu jadi lembut. Dia buat tu jadi kulit kambing tu jadi lembut. Kita ingat bila dia kering, dia kerah. Kulit kambing tu bangkai lah. Kulit kambing. Kulit kambing kita samak, dia jadi halal. Yalah gitu. Kalau bangkai lah. Kalau asal dia memang bangkai lah. Tapi kalau kita dah sembelih dengan cara betul, semua jadi halal. Boleh makan. Bangkai tu kalau sembelih yang tak sebut nama Allah. Kalau sembelih sebut nama Allah, daripada hujung kepala, hujung kaki semua halal. Dia bukan bangkai. Itu syariat kita. Tu kalau orang Indonesia kulit lembu dia masak, kita jemur buat gendang. Dia kupas, dia potong halus-halus buat masak macam rasa macam daging, macam perut. Perut apa? Macam kita makan perut liat-liat sikit. Sana ada. Sini ada juga. Dulu dia buang lah kulit kan. Dulu dia buang kan. Oh, dia buang. Kambing macam pelanduk. Pernah makan pelanduk kulit dia tak buang, dia buang dulu. Tu. Apa Nipis. pasal macam agak-agak lembut-lembut liat-liat tu kan. Tapi kalau kat Indonesia, kalau kulit dia tu sedap lah kalau kita makan, kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu sedap lantak lah, kicap sikit kan. Bila orang sebut kulit kambing, dia jadi lain lah. Kalau tak tahu tak apa, kalau tahu dia mula meloya-loya dah rasa lain lah. Sebab dia terbayang-bayang. Kulit lembu ni. Tapi saya pernah lah pengalaman tu ada. Tapi lepas tu segeli lah, jadi tak berselera lah. Nah, di benda ni kalau kita nak belajar sekarang ni, masalah kulit dia tu boleh jadi suci. Yang penting sekali, kulit ni kita kena faham ada dua jenis. Pertama, binatang yang daging dia tu kita boleh makan. Faham? Yang kedua, binatang juga tapi daging dia kita tak boleh makan. Harimau, penjuru. Penjuru boleh tak? Etika ulama ada lah. Itu kita cerita buat binatang pula nanti. Apa lagi binatang? Rimau, benda yang bertaring, yang makanan dia mencengkam, berulang. Berulang tak boleh. Apa lagi binatang? Dua alam. Dua alam tak ada kulit lah. Kulit boya boleh. Binatang dia daging boya tak boleh makan, tapi kulit dia kita boleh pakai. Dia boleh jadi suci dengan cara disamak. Itu maksud dia binatang yang daging yang boleh makan, yang satu lagi binatang yang daging yang kita tak boleh makan. Tapi ada perkecualian di sini. Apa dia? Kalau anjing dan babi jelas disamak atau tak disamak tetap najis. Dia najis. Dia lawan bandingan dia najis dengan tidak najis. Yang kita dah belajar lah ni benda najis dan tidak najis. Bila kita samak, dia jadi tak najis. Bila tak najis, hukum dia apa dia? Halal. Halal dan boleh kita guna untuk solat. Untuk benda-benda lain. Boleh faham tak?
Kalau lagi kat sini kita tak nampak, ada setengah tu dia orang sampai guna buat lapik tidur. Ada yang buat sejadah pun ada. Kalau tempat saya pun ada jenis. Suka-suka yang kulit-kulit kambing ni. Buat sejadah lembut. Ada yang buat dompet. Biasa kita buat dompet kan, dompet duit. Kulit kambing, debu elak bulu. Itu jenis ni lah, yang jenis hobi tu kan. Ada jenis hobi macam tu. Kita biasa guna buat untuk gendang kan. Itu semua tu boleh suci dengan sebab disamak. Sama dia kita kena belajar dengan orang yang ahli dia. Macam saya ni belum ahli. Saya cuma ada tahu maklumatnya. Buat mungkin tak jadi lagi. Mungkin orang yang betul-betul pakar setiap hari main benda tu. Dan dia kerja benda tu. Kita kena belajar dengan dia. Kemahiran. Yang kedua, ara atau tuak. Yang ni kita kena faham betul-betul. Keturunan babi tahu tak? Keturunan anjing. Tahu nah? Macam mana hukum dia sampai tahap macam ni? Ada babi, dia bermain dengan bersetubuh dengan manusia. Manusia tu kepala orang kata apa? Badan manusia kepala babi. Dia keluar keturunan. Apa hukum dia? Kalau dia semayang macam mana? Cakap manusia tapi kepala babi. Jadi hukum dia tetap babi nah. Walaupun dia manusia, kepala babi, badan macam manusia, tetap babi. Kalau kita sentuh dia, kena sama dengan ayam tanah salah satu dia. Apa lagi ada hukum yang pelik apa dia? Ada manusia, dia ni terlajak dengan lembu. Badan manusia, kepala lembu. Tapi dia yang pandai baca Quran. Orang lain tak ada pandai baca Quran. Dia boleh jadi imam tak? Satu korban tak ada lembu. Semua orang pakai lembu habis dah terlepas. Tahun ni tak ada. Boleh tak sembelih dia? Sampai tahap macam tu. Fiqah ada fikir. Tak ada lembu dah kat kampung. Tapi ada ni manusia yang campur dengan lembu. Kepala lembu, badan manusia. Boleh tak sembelih dia untuk korban? Boleh tak? Boleh. Berapa dia boleh terima orang jadi khatib pula tu. Habis khatib khutbah. boleh. Boleh. Benda ni tak pelik nah. Ulama kita dah kaji dah. Boleh dah. Boleh. Kalau ikut fiqh boleh. Fiqh boleh. Sebab dia tak hukum manusia dah. Tapi kita lah pula hati dia sampai hati ke dah. Tu imam pun tak ada, dia yang ada. Kita nak sembelih, nak makan daging. Daging dia tu boleh tak? Ada jenis tu. Kita tak dipikir kan. Otak kita ni macam tak sampai. Takkan benda tu jadi. Tapi ulama dia itu 3 abad yang dulu, 300 tahun dulu. Ni kalau yang mufiqah ni umur dia daripada Imam Syafi'i. Berapa ratus abad? 300 abad yang dulu. 3 abad, 300 tahun. Kita ni baru nak kenal, baru nak baca. Tapi ilmu dia lekat lagi yang benda ni. Okey nah, itu hanya tambahannya. Tambahan. Kalau terjadi, kok lah kita pernah dengar cerita ni, tak pelik dah. Sebab saya dah pernah bagi tahu. Jadi satu hari nanti kita pernah dengar ustaz-ustaz ceramah ke, kita jadi macam benda tu clear. Walaupun tak ada naik pening nak sorang. Yang kedua, arak atau tuak. Arak atau tuak yang diperah air buah-buahan apabila jadi cuka dengan sendirinya. Dia nak bagi tahu dekat sini kat kita bahawa kalau benda tu asal dia macam ni, dia mula-mula sekali kalau macam kita ambil ayat nira kan, ayat nira. Dan nira pun asal dia tuak. Betul tak? Sebelum nak jadi tuak tu, sebelum nak jadi tuak pula, air tuak apa ni dah? Air nira. Tuak ni proses dia, pertama sekali kita kalau rendam nak jadi dia cuka, dia akan melalui proses arak dulu, mabuk. Dia akan jadi arak, lepas arak lama dalam 4 bulan tu, lepas tu baru dia akan berubah sikit-sikit, baru dia jadi cuka. Tu cuka dia masam sikit, lepas tu dia menyengat. Masam betul menyengat. Jadi dia nak bagi kat sini, cuka hukum dia, cuka hukum dia halal dan bersih, tidak najis. Sebelum jadi cuka, dia akan berubah menjadi arak dulu. Sini contoh dia macam ni.
Contoh kita rendam, dia benda ni dia perap lah, perap. Kita perap ni dululah. Kita perap, kita kata nak buat nak buat cuka apa, buah anggur. Kalau kat saya kat sini ada kat belakang tu cuka buah tin. Ada. Contoh kita rendam, dia benda ni proses dia kita perap. Kita perap lama. Bila kita perap dalam proses tu contoh 4 bulan, dia baru berubah menjadi arak. Tapi yang kita nak guna juga, kita kena tunggu 2 bulan lagi. Semasa dia berubah menjadi arak, hukum dia waktu tu adalah najis. Apabila cukup 2 bulan, semua ni akan berubah pula hukum dia menjadi suci. Sebab dia jadi cuka. Dekat sini ada 2 hukum dan 2 keadaan. 2 hukum dan 2 keadaan. Faham? Maksudnya benda ni, kalau dia berubah dengan keadaan dia sendiri, cuka tu, maka hukum cuka tu adalah suci. Okey, kita ambil dulu pertengahan. Yang pertama, kita tunggu sampai jadi arak. Okey, contoh, semua ayak yang dalam botol ni sekarang baru kita perap 4 bulan. Baru dalam ni tengok ada buih. Dan buih itu menandakan dia ni masih tahap arak. Faham? Jadi hukum ayak ni sekarang adalah haram. Sebab dia kalau kita minum, dia akan menyebabkan mabuk. Sebab mabuk itulah haram. Faham? Kalau arak tu sendiri sebenarnya najis saja. Haram tak ada lagi. Bila minum, baru jatuh hukum haram. Faham? Kalau hukum ayak ni saja, hukum dia najis. Haram tak ada lagi. Faham tak? Bila jadi haram? Bila kita minum, mabuk, baru dia jatuh haram. Di sini ada 2 hukum, najis dan haram. Dengan keadaan tempat yang beza-beza. Tempat yang pertama, najis dekat zat dia, benda ni. Haram tu duduk kat mana? Haram jadah orang panggil. Haram jadah tu dekat orang tu. Orang yang buat benda tu. Faham tak? Okey. Dah berubah jadi arak ni. Dia ada 2 pula perkara yang akan jadi 2 hukum. Yang pertama, hukum selepas arak bersih. Orang kata apa? Suci. Hukum yang kedua, masih tetap najis. Apa keadaan yang berubah najis ni? Kalau arak ni dia berubah jadi cuka dengan sebab kita masukkan ubat. Masukkan jenis apa? Ubat apa jadi cuka, ada tak? Dia masukkan orang panggil apa tu? Tawas tu kan? Cuci ketiak tu. Tawah. Contoh dia mau masuk tawah, ubah bersih jadi cuka. Maka perubahan cuka tu dengan cara kita masukkan benda tambahan, hukum dia tetap najis. Sebab dia apa dia? Sebab perubahan tu bukan dengan sendiri. Sebab ada benda lain. Itu yang jadi sebab najis. Okey, faham? Ni hukum yang pertama. Kita ambil ukuran ni daripada air arak. Air arak dia nak berubah cuka. Yang pertama dia berubah cuka tapi tetap najis. Tak boleh kita minum, tak boleh pakai. Sebab perubahan tu kita ada campur benda lain. Yang kedua yang boleh, air yang berupa arak tadi, kita tunggu dalam tempoh 2 bulan. Ini hanya sebagai contoh tepat dia kena tanya ahli dia. Tunggu sampai 2 bulan sampai hilang punya buih, sampai hilang dia punya mabuk dia tu. Maka dia berubah jadi cuka. Maka cuka tadi akan menjadi suci. Dan semua bekas ni akan jadi suci. Contoh dia macam ni. Saya bagi contoh. Ini contoh tentang pelebaran lagi masalah ni. Bagi jelas betul-betul ni. Apa tak baca kitab besar pun, isi kitab besar semua ada main dah, tak apa. Dia macam ni, ada ayat arak yang tak jadi cuka lagi. Yang pertama kita pindahkan ke dalam satu bekas ni. Faham? Pindah dalam bekas ni. Dan bekas ni kita bagi 2. 1,5, yang contoh banyak ni, yang ni setengah, yang ni setengah.
Okey. Lepas tu kita campur balik ke dalam ni. Okey. Lepas tu kita tunggu 2 bulan dan bekas ni kita tak basuh lagi. Ni bekas yang kita guna tadi dah kering, kita tak basuh lagi. Faham? Maka bekas ni bila tunggu 2 bulan, yang arak tadi akan jadi suci. Suci bukan hanya air saja, bekas tadi semua cuci. Tapi bekas yang kita guna untuk mula-mula tadi, dia jadi apa? Jadi najis. Nampak tak ni? Tiba-tiba kita nak tuang, nak minum. Nak minum yang dah jadi cuka ni. Maka hukum dia apa dia pula cuka tadi? Cuka tadi masuk dalam bekas yang kita tak basuh tadi, yang mula-mula kita tuang. Kita kata sama, yang ni pun dulu yang ni juga. Tapi kalau kita belajar hukum, ni lah hukum nama dia. Bila tuang dalam yang bekas yang tak basuh tadi, yang tadi dah jadi apa ni? Najis. Sebab kita tak basuh lagi. Sebab waktu kita mula tuang tu dia jadi masih lagi arak. Tapi bila kita pindah balik, cuma bekas tu saja. Lepas tu kita nak minum, sebab dah cukup masa dah kita nak minum tadi, air tu akan jadi najis semua. Sebab bekas tu tak bersih. Faham? Begitu juga dalam masalah ni, kesian pada orang yang kutip tin. Orang yang kutip tin, kan ada tin-tin arak juga. Tin-tin arak tu masih ada sisa-sisa ayak arak. Ayak arak hukum dia apa? Najis. Kalau kita ambil tin tu, kita renyek-renyek, kita tak basuh, kita jual tu bukan jual tin, tapi kita jual benda mutanajis, benda yang bernajis. Dalam hukum jual beli mutanajis ni tak sah. Kalau kita nak jual juga tin yang jenis tin arak, basuh. Ataupun kita renyek-renyek, basuh lah. Itu cara dia. Basuh biasa lah Ustaz. Basuh macam kocok lah. Macam tuang ayak tu je lah. Macam nak payah tamak sama orang. Ada, dia najis macam najis mutawasithah. Macam najis tak cicak, najis darah, macam tu ya. Biasanya kalau jenis tu ambil, pergi orang kat laut lah, kocok-kocok macam tu lah. Tu sentuh lah macam bekas tu. Jadi ni kita tak basuh lagi lah. Kita bubuh ayak sejuk lah, ayak lain daripada kalau kita bubuh lah tu. Sama, dia jadi najis. Jadi Sebab bekas ni dah melekat bekas arak yang najis. Bila jadi kering, masih tetap najis. Sampai dah hilang dia punya bau dia, rasa dia. Macam tu lah. Macam bekas air kencing lah. Dia punya najis arak ni sama macam najis kencing berak kita. Najis mutawasithah. Faham tak? Ni masalah ni memang jarang kita jumpa. Tapi kadang-kadang kita keliru. Waktu kita tambah-tambah, kita sebagai penjual pula kan. Penjual, orang kata apa, pemborong produk cuka. Kena tahu benda ni. Takut-takut nanti duk bilah-bilah, oh tak jadi lagi ni. Lepas tu jadi arak pula, pergi ukur dengan benda sama juga. Sebab yang ni yang saya ambil dalam kitab, salah saya dalam kitab yang Anah. Kitab yang saya belajar tu kat PNM. Kat sini dia tak bagi tahu. Detail. Ada masalah lain lagi, banyak lagi masalah. Dia sebenarnya fiqh ada sembang benda yang sama ya. Tua kulit. Cuma yang tebal-tebal tu, yang kitab jadi tebal-tebal tu tak sebab apa. Sebab masalah ulama dulu fikir lebih banyak lagi masalah. Tu orang kata lagi mengaji, lagi halus kita bahas masalah. Itu sonok ngaji fiqh ni. Semakin kita mengaji, semakin halus nampak satu-satu sampai ke lubang semut. Kita ingat di lubang bewok ada bewok. Rupanya lubang semut ada bewok juga. Tak pelik lubang semut pun ada bewok lah. Macam tu lah. Hukum ni boleh kita katakan sama macam hukum makruhnya menggunakan air yang terjemur dengan matahari. Faham? Ayak musyammas nama dia. Kalau ayak tu dah panas sangat-sangat, hukum dia makruh kita guna. Tapi bila kita tunggu saat, bawah kipas saat, sejuk, hukum tadi berubah dengan sebab perubahan ayak tadi. Lebih kurang macam tu lah. Bolehlah cari sendiri. Macam mana nak faham tu, boleh cari kefahaman sendiri dengan cara pemikiran sendiri. Tapi jangan lari daripada asas dia ni. Ni kita dah cerita dah ni. Ya, dia bagi tahu apabila jadi cuka dengan sendirinya tidak dimasukkan ke dalam sesuatu ain yang lain.
tidak dipindahkan daripada panas matahari kepada naungan. Maksudnya duduk di tengah panas berjemur, lepas tu kita ambil, kita buh bawah tangga ke, buh dalam rumah ke supaya tak kena panas. Ha? Maka jadi sucilah ia serta dengan bekasnya, kerana darurat. Itu alasannya. Bekas dia tu kerana darurat. Mustahil juga kita nak ubah bekas tu. Dia bagi tahu alasan dia. Okey, dia bagi tahu ni kerana sebab haramnya apa ni? Haramnya arak dan najisnya arak atau tua itu kerana keadaannya mabuk. Yang ni yang saya dah bagi tahu tadi. Kan? Kalau kita sembang ulang balik, kalau bentuk dia yang duduk dalam bekas nama dia najis. Kalau sampai masuk ke dalam mulut jadi mabuk, nama dia haram. Beza hukum dengan dua keadaan. Boleh faham kan? Dia habis detail dia ni. Nak macam mana? Nak try? Atau nak ambil praktikal? Ada jenis anak-anak murid jenis tu lah. Ini melayang-melayang je. Biasa kita semayang, kita buat latihan Ustaz. Ini kita try Ustaz. Spotai Ustaz. Satu tim. Allah. Agak. Okey. Jika hilang mabuknya dengan sebab ia bertukar menjadi cuka, maka turut hilanglah pula hukum haramnya dan najisnya. Tapi di segi teori, yang tadi kita kira macam hukum teori lah Hukum teori, air dia najis. Lepas tu kalau minum, mabuk jadi haram. Tapi kalau segi ilmu, ada dalam ayat ni dua-dua jenis. Najis dan haram. Tak perlu dipisah. Dalam ayat khamar ni ada dua hukum. Hukum pertama najis, yang kedua haram. Faham? Faham tak? Maksudnya dalam segi ilmu, bila sebut saja arak, dia ada dua hukum, najis dan haram. Bila ditanya sebab apa najis? Sebab dia belum bertukar menjadi cuka dengan sendiri. Itu jawapannya. Sebab apa najis? Sebab dia belum bertukar menjadi cuka dengan perubahan sendiri. Bukan ada tambahan lain. Sebab apa haram? Sebab dia boleh memabukkan orang yang minum. Faham tak? Ni jelas ni, dalam masuk periksa ni, luluh ni. Jawapan dia bagi dah. Benda ni kalau fiqh ni, kalau kita kaji betul-betul, ilmu fiqh ni adalah ilmu yang berkaitan dengan amali kehidupan kita hari-hari. Yang ni kita mudah faham dan kita boleh, otak kita cepat kita cerna. Sebab benda tu memang berkaitan dengan hal kehidupan kita. Benda yang nampak, boleh pegang, boleh buat. Kalau tauhid ni benda tak nampak, dia kena pakai hati. Tasawuf pula berkenaan dengan perjalanan. Macam orang cakap, hampa nak pergi Kuah, kena naik jalan ke Kedawang. Macam tu lah. Kita nampak lah jalan Kedawang kan. Lepas tu pergi mana? Lepas tu corner macam nak keluar. Oh, nak keluar. Lepas tu, kena naik di jalan Kisap. Jalan Kisap. Sampai ke Kuah? Sampai juga. Pusing ke Taman Burung. Kita kena tipu sebenarnya. Jalan jauh. Tapi tak apa, kita sampai juga. Macam tu lah. Maksudnya, tasawuf ni dia macam tu. Ilmu dia tu memberitahu kita perjalanan. Tetapi hujung dia tetap kita kena sampai titik dia pertama kepada jalan Rasulullah SAW. Yang kedua, insya-Allah Allah dengan Rasul takkan jauh. Mesti sampai pada Allah. Jangan cari titik. Titik nu ke, syekh nu ke, syekh ni ke. Tak jelas. Tengok duduk atas kayangan. Duduk pusing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Aliyullah, la Aliyullah. Dah mula dah. Zikir-zikir yang pelik-pelik. Tapi benda apapun, kita kalau buat satu benda, biar ada ilmu. Harga diri manusia ni, letak yang kemuliaan manusia ni, bukan pada kecantikan, tapi pada ilmu. Faham lah? InsyaAllah. Cukup lah. Ada apa pertanyaan tak?
daripada pelajaran kita ni? Boleh tanya? Ha? Kalau nak tahu betul-betul buat kulit ni, kena cari penjual kulit. Ada orang yang saya pernah jumpa, tapi saya pun tak ingat dah teori dia. Dia ni ahli dalam bidang kulit babi. Dengan jual kulit ni, dia dompet kulit, dia boleh bagi tahu lah. Kalau kulit babi ni, boleh nampak kulit dia tu ada titik-titik, titik putih-putih timbul. Dia 3 segi kan? Ada 3 segi. Ada 2 titik. Yang tu Dia titik dia tu. Mesti harga dia banyak kan? Aha. Segi dia 3 segi tu.